أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyambung lagi pengajian kitab Al-Hikam. Kalam hikmat yang akan saya jelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke 158 untuk dijelaskan lebih terperinci lagi. Saya terlupa, cuma ada satu perkara yang saya diminta untuk menyempurnakan sikit lagi penjelasan. Tak mungkin ini saya rasa saya nak sambung sikit saja lagi untuk supaya tidak tergantung ulasan saya hak dulu tu. Dan selepas itu insya-Allah saya akan terus kembali kepada huraian asal, iaitu kitab hikam yang akan dijelaskan insya-Allah. Itu perkara yang agak tergantung saya jelaskan dulu ialah mengenai penafsiran Al-Quran. Ternyata bahawa ada beberapa jenis tafsiran Al-Quran yang secara umumnya dibahagikan oleh para ulama ahli tafsir kepada 3 jenis, yaitu tafsir bil ma'sur, yaitu tafsir penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi ayat Al-Quran itu sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain. Demikian juga hadis-hadis Nabi digunakan untuk sebahagiannya itu menjadi tafsiran kepada ayat-ayat yang tertentu. Jadi ada di antara tafsir-tafsir itu dalam bentuk ini, dalam jenis seperti ini, dipanggil tafsir bil ma'sur. Kemudian ada juga tafsir yang dinamakan tafsir bil ma'qul ataupun tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berasaskan kepada
kefahaman-kefahaman dan hujah-hujah akal selain merujuk juga kepada Al-Quran dan hadis. Yakni tafsiran itu banyak dilihat dari aspek kefahamannya, pedoman-pedoman dan petunjuknya. Jadi tafsiran-tafsiran seperti ini dinamakan tafsiran bir-ra'yi, berasaskan kepada ijtihad. Tafsiran yang berasaskan kepada ijtihad alim ulama, ahli ilmu. Tafsiran yang berasaskan kepada kefahaman, penelitian yang agak mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Dan yang ketiga itu dinamakan at-tafsir bil isyarah ataupun at-tafsir al-isyari. Tafsir bil isyarah ini yaitu menafsirkan Al-Quran dari aspek isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh ayat itu, yakni pedoman-pedoman yang ada di sebalik ayat itu. Nanti saya akan jelaskan sikit. Yang saya sebut dulu tu agak tergantung. Saya nak jelaskan contoh-contoh je, supaya kita nampak benda-benda macam ni. Jadi tafsir bil isyarah ni, yakni memahami isyarat-isyarat tertentu di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya mempunyai makna-makna tertentu, maksud-maksud tertentu, tapi di sebaliknya ada pedoman, ada petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyarat tertentu. Itu orang panggil tafsir bil isyarah ataupun tafsir al-isyari. Tafsir yang sifatnya bir-ra'yi tadi itu, antara ulama-ulama yang cenderung melakukan tafsir jenis itu adalah ulama usuluddin. Adapun tafsir isyarah ni, bil isyarah ataupun al-isyari ni, yang banyak menggunakannya adalah ulama-ulama ahli tasawuf. Baik. Kalau kita perhatikan kitab-kitab tafsir yang ada dalam dunia Islam, kitab-kitab tafsir ini kadang-kadang di dalamnya itu bercampur-campur. Cuma ada yang mendominasi. Setengah tafsir itu banyak cenderung kepada tafsir bil ma'sur. Banyak huraian-huraiannya itu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain dan hadis-hadis Nabi, banyak. Tapi dalam masa yang sama ada juga unsur-unsur tafsir bil ra'yi dalam tu. Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang menggunakan ijtihad tadi dan menggunakan isyarat tasawuf tadi itu, begitu juga di dalamnya juga ada tafsiran-tafsiran yang bersifat bil maksud. Nak kabarnya kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh alim ulama kita ni, dalamnya itu bercampur-campur. Cuma kitab tafsir ni cenderung ke sini, yang ini cenderung ke sini. Kalau tafsir Ibnu Katsir yang kita memang kenal lah, tafsir ni, tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir ni, dia cenderung kepada tafsir bil ma'sur. Banyak ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau kita tengok kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib, tafsir ini cenderung menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan hujah-hujah akal, yakni ijtihad. Tetapi di dalam itu juga banyak juga ayat-ayat yang ditafsir merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Cuma tafsir ini banyak di dalamnya itu tafsiran-tafsiran yang menggunakan ijtihad dalam menafsirkannya. Demikian juga kalau kita tengok kitab tafsir Al-Imam Al-Qushairi, Lataiful Isyarat. Ada orang kata
Imam Kushairi sendiri tidak mengaku dia adalah sebagai tafsir isyari. Sekiranya benar ada orang kata gitu. Dari segi nama pun kita boleh tahu dah. Nama kitab tu Lataiful Isyarat. Lataiful Isyarat ni apa artinya? Yang ni isyarat-isyarat yang sangat halus. Dari segi nama pun orang boleh tahu dah isi kandungan dia apa benda. Jadi kalau ada orang kata kitab ni bukan tafsir isyarat tu, dari segi nama pun centeng dah. Dak siku dah. Baik, sekiranya betul lah. Sekiranya betul dakwaan tadi tu. Dari segi penamaan jelas menunjukkan isi kandungan dia. Kita buat andaian nama ni diberi oleh orang lain lah. Bukan Imam Kushairi sendiri tak nama ni. Ulama-ulama ni bila dia nak meletak nama sesuatu kitab tu, dia tengok isi kandungan dia, isi dalam tu pun dia. Jadi penamaan kitab itu adalah merujuk kepada isi kandungan dia. Sekiranya kita terima andaian nama ni orang lain letak, tapi ulama yang letak tu atas dasar isi kandungan dia tu, bahawa di dalamnya itu banyak mengandungi isyarat-isyarat. Tapi saya kata dah tadi bahawa kitab-kitab tafsir ni kadang-kadang bercampur-campur dalam tu. Tapi aspek-aspek isyarat di dalam tafsir Imam Kushairi banyak. Tapi dalam tu juga ada ayat-ayat Al-Quran yang ditafsir merujuk kepada ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi ada juga. Sebab tu kita kena tahu aspek-aspek ni. Tak apalah, itu selingang je lah. Kalau ada yang di hadapan saya ni tengah ni tak nampak benda, tak apalah, dengar sajalah dulu. Kita cuba untuk menjelaskan sekadar yang agak sederhana, boleh dengan harapan kalau tak dapat faham molek pun dapat takat seluruh pun jadilah. Kalau ada orang cakap bab ni kita nampak ada bahan tu, ada kara benda tu, taklah kosong, tak tahu benda kalau kau cakap. Adalah butiran-butiran tu lebih kurang. Itu tujuan saya sebut ni sikit. Ada tujuannya. Baik, balik kepada tafsir isyarat. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa tafsir bil isyarah ni ataupun at-tafsir al-isyari ni sesuatu yang sudah diperaku di dalam disiplin keimanan Islam. Dah nak tahu dah. Benda tu sudah diiktiraf oleh alim ulama kita, ada benda ni. Cuma saya nak jelas dengan contoh sikit, sebab ada benda yang saya nak sampaikan. Baik, tafsir isyari ni pada dasarnya bermaksud pedoman-pedoman yang ada di sebalik ayat tu. Yang mana pedoman ni adalah merupakan suatu pengertian yang agak jauh dari kefahaman kita. Jauh. Dia agak mendalam sikit. Jadi ghalibnya yang dapat menguasai atau dikurniakan Allah kemampuan untuk menafsir secara isyari ini adalah orang yang jiwa dan rohani dia itu mendalam. Bahasa mudah kok, orang-orang yang menyelang dunia tasawuf lah, sehingga Allah Ta'ala membuka kefahaman-kefahaman yang agak mendalam di dalam hatinya itu. Mereka inilah yang banyak memahami aspek-aspek isyarat di dalam tafsir. Ada pun orang yang banyak merujuk kepada akal dia saja, ataupun hanya mempelajari Al-Quran hadis dari sudut-sudut petunjuk pedoman zahirnya itu agak payah sikit nak pergi sini. Baik. Tak apa lagi waktu nampak kabur lagi. Kita nak pergi ke contoh. Baik, ulama-ulama yang menerima tafsir isyari ini ataupun tafsir bil isyarah ni, mereka telah menyenaraikan beberapa syarat. Antara syaratnya itu makna-makna yang batin yang sembunyi tadi itu tidak berlawanan dan membatalkan makna zahirnya. Sekiranya makna yang batin
makna yang isyari tadi itu berlawanan dan membatalkan makna yang zahir, itu bukan lagi tafsir isyari. Itu sudah menjadi tafsir batiniyah, kebatinan. Itu tempat beza dia. Makna-makna hak sembunyi tadi itu, hak lapis dalang tadi itu berlawan dengan zahir ini dan membatalkannya. Itulah nak kena batiniyah. Yang saya sudah sebut sedikit tentang sejarah dia ni. Batiniyah ini adalah merupakan kelompok yang ada di dalam Syiah, dan mereka ini telah diperhatikan oleh ulama, diteliti oleh ulama, dikaji oleh ulama. Ternyata mereka ini adalah bertujuan untuk merosakkan Islam dari dalam. Mereka ni nak rosak agama ni, tapi ikut dalam agama sendiri, ikut dalam sendiri. Maka salah satu yang dapat difahami, dapat dicam ataupun dapat diketahui oleh alim ulama yang ada trend ini adalah batiniyah. Atas nama agama, atas nama Al-Quran dan hadis, lalu mereka menyelinap masuk di sebaliknya itu dengan mendatangkan tafsiran-tafsiran yang bersifat rohani ini, tapi ternyata berlawan dengan zahir itu, membatalkan makna zahir ayat. Ini tanda nak kena batiniyah. Adapun tafsir bil isyarah, tafsir isyari, tidak seperti itu. Kadang-kadang di sinilah tempat orang terkeliru, sehingga dia menyamakan dua, antara tafsir isyari sufi ini dengan tafsir batini ini. Ni pengecaman. Kalau dia tidak ada pengecaman yang baik, tidak meneliti benda ni secara mendalam, dia kecong sini, dia keliru sini, dia terbabah sini. Adapun batini ini, tafsir batiniyah ini tidak diiktiraf oleh ulama, tidak diperakukan ulama. Adapun tafsir isyari tadi itu diperakukan ulama. Beza kat mana? Dari beza di situ. Kebatinan ni dia mendatangkan makna-makna yang batin, dan makna yang batin itu berlawan dengan makna yang zahir, membatalkan makna yang zahir. Adapun isyarat sufi ni tak gitu. Yang kedua, tafsir isyari ni, tafsir bil isyarah ni, makna isyarat tadi tu, makna yang tersembunyi tadi tu sesuai dengan ayat-ayat lain, sesuai dengan hadis-hadis lain, diperkuatkan, diperkukuhkan oleh dalil-dalil lain. Maksudnya dia bukan satu-satunya ayat tadi sebagai dalil yang menjadi rujukan. Ada dalil lain yang mengesahkannya, yang membenarkannya, yang membetulkannya, yang menguatkannya. Itu tanda-tanda tafsir isyari. Tapi kalau tidak ada dokongan daripada ayat lain, dalil-dalil lain, itu bukan tafsir isyari. Supaya kita nampak macam. Baik, saya nak pergi ke contoh supaya kita nampak. Antara contoh yang saya sebut dulu dalam Al-Quran, ayat mengenai zakat. Saya nak sebut secara ringkas sikit sekali lagi. Di dalam Al-Quran, ayat ni mengenai asnaf, orang yang berhak terima harta zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil, dan beberapa asnaf yang lain lagi lah. Jadi zahir ayat ni memberitahu bahawa sedekah ni, pemberian ni dengan erti zakat. Untuk siapa? Lil fuqara. Satunya golongan orang yang fakir. Siapa dia orang fakir? Orang yang tak ada benda, tidak memiliki apa-apa satu. Ataupun pemilikan dia tu tak padang dengan keperluan hidup dia. Dia nak seria boleh 4% je. Kemudian masakin, orang miskin ni gagah sikit. Dia nak seria, dia boleh 7%, 9%, miskin. Ni nak seria 3% boleh. Ataupun tak ada sekepeng atas keperluan, tak ada benda, tidak memiliki apa-apa.
orang yang berhajat kepada bantuan, itu fakir. Jadi ayat ni secara zahirnya makna gitu. Tapi ulama tasawuf telah memahami ada suatu isyarat sufi di sebaliknya. Lalu apa isyaratnya? Dia kata ayat ini telah memberi kita satu pedoman sufi, satu makna sufi yang sangat halus, iaitu orang-orang yang berhak untuk menerima pemberian Allah, bukan pemberian harta zakat tu. Sedekah dipahami mengandungi makna isyarat pemberian Allah, kurnia Allah. Kepada siapa? Lil fuqara. Siapa dia fuqara menurut ahli tasawuf? Orang yang miskin hati dia tu, iaitu orang yang hatinya benar-benar tahqiq, mencapai hakikat, merasai dirinya tak ada apa-apa, semuanya milik Allah, atas perasaan dia, zuk hatinya. Sekalipun dia orang paling kaya sekali kampung tu, kampung tu dia orang kaya sekali, tapi rupanya perasaannya tak gitu sekalipun. Jadi fakir yang difahami secara isyarat sufi ni, fakir hati dia tu, iaitu orang yang hatinya menyentuh hakikat bahawa milik segala-galanya Allah, dia tak ada apa satu. Jadi ulama tasawuf dia faham ayat ni memberi kita pedoman isyarat. Orang yang akan dapat kurnia Allah ni, yang berupa kemuliaan, yang berupa kefahaman, ilmu dan sebagainya. Kalau karamah, kalau kita nak masukkan juga dalam makna tu, siapa dia? Orang yang hatinya seperti itu. Inilah orang yang akan mendapat kurnia Allah. Jadi makna sufi ni, makna isyarat sufi ni tidaklah berlawanan dengan zahir ayat tu. Tidak kata ayat ni bahawa zakat itu bukan untuk orang miskin, tidak kata gitu. Tidak berlawan dengan ayat zahir ni. Dia tidak membatalkan makna ayat zahir ni. Itu tafsir isyari sufi. Contoh lain, ayat yang terakhir yang diturunkan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu. Ayat ni nak beritahu bahawa Allah telah memberitahu kepada Nabi, menurunkan ayat Al-Quran, nak beritahu kepada Nabi Muhammad dan umat Islam bahawa dengan penurunan ayat ni bahawa Islam itu sudah sempurna dijelaskan, disampaikan kepada manusia ni. Selesai dah. Itu makna ayat ni. Maka atas dasar itulah para sahabat sangat bergembira, suka hati bila dengar ayat ni. Sebab apa? Selesai dah. Sudah disempurnakan. Segala hal-hal yang berkaitan dengan agama kita sudah sempurna diturunkan, sudah sempurna disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara sekian banyak sahabat tu, ada menurut riwayat Sayyidina Abu Bakar, ada riwayat lain menyebut Sayyidina Umar, atau dua-duanya sekali. Bila dengar ayat ni, dia menangis. Pelik. Orang lain suka hati, tapi kalau menurut riwayat Sayyidina Abu Bakar ni, menangis dengar ayat ni. Apa jadi gitu? Sebab apa jadi gitu? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni menurut riwayatnya, atau Sayyidina Umar menurut riwayat yang lain ni, dia memahami ada isyarat lain di sebalik itu yang orang lain tak faham. Isyarat apa benda? Ayat ni mengisyaratkan bahawa Nabi Muhammad ni sampai dah masa, dekat dah masa untuk wafat. Orang lain tak faham. Jadi maksud makna isyari tadi itu, iaitu sudah sampai masanya Nabi Muhammad ni akan diwafatkan, tidaklah berlawan dengan ayat ni. Tidak kata bahawa sekarang ni belum sempurna lagi, tak berlawan dengan ayat tu. Dia tidak membatalkan makna zahir ayat tu, tapi nak khabar ada suatu pengertian di sebaliknya itu. Itu isyarat sufi. Tu bendanya syarat tasawuf. Baik, contoh lain pula.
Kalau kita baca dalam Al-Quran mengenai Nabi Allah Sulaiman dengan Balqis, Al-Quran menyebut innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Raja-raja ni bila dia masuk serang sesuatu negeri itu, dia akan menghancurkan negeri itu dan akan menjadikan penduduknya itu, mana-mana orang yang ada itu jadi hina-hina belaka, tawana. Dia berkait dengan kisah Balqis yang dihantar surat oleh Nabi Allah Sulaiman menyeru dia kepada Islam. Jadi berlaku perbincangan, akhir sekali Balqis kata raja-raja ni kalau dia masuk negeri ni habis, hancur, tak tinggal sisa. Dia kan nak habis. Itu makna ayat ni. Tafsiran ayat ni menjelaskan mana tu. Tapi ahli tasawuf di sebalik ayat ni memahami suatu isyarat sufi. Ada satu isyarat sufi. Isyarat apa benda? Yakni muluk di sini dari sudut tasawufnya memberi isyarat kepada kekuatan waridat. Waridat ini hidayat Allah. Orang mengaji ilmu tasawuf dan tarekat, dia akan fahamlah istilah waridat ni. Seseorang yang beramal, beribadah dengan ikhlas, dengan jujur, berzikir, dengan istiqamah, ada kalanya Allah Ta'ala kurnia kepada dia hidayat yang mendadak datangnya, yang membuka tirai hatinya, yang membuang hijab-hijab hatinya itu, yang menghaluskan cita rasa faham, kefahaman dan cita rasa rohaninya itu. Muluk. Jadi difahami oleh tasawuf, hidayat Allah yang khusus ni, dia seumpama raja-raja. Bila dia masuk ke dalam hati ni, dia akan membuang segala keburukan yang duduk dalam tu, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, hijab-hijab, kejahilan dan sebagainya akan tercabut bila nur hidayah ni masuk ke dalam hati manusia. Sebagaimana raja ni bila serang satu negeri, dia lecing, dia tebah ke dia, habis. Raja-raja yang besar-besar ni serang satu negeri, tak ada sisa, habis. Yang lenyap, habis. Maka di sebaliknya ada isyarat tasawuf. Hidayat Allah ni bila menjunang masuk ke dalam hati manusia, dia akan membuang kekaratannya itu, dia akan menghapuskan hijab-hijabnya itu. Baik, makna isyarat sufi ni, tidak berlawan dengan zahir ayat itu. Tidak kata bahawa raja-raja ni bila masuk satu negeri kalah, komang dok rok kalah. Tidak kata gitu. Tidak nafikan makna zahir ayat ni. Tidak menafikannya. Cuma di sebalik ayat itu ada makna-makna isyarat. Itu tafsir syar'i. Ini kita kena faham balik, nak kabut. Contoh lain pula lagi. Lebih banyak sekali contoh. Baik, dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillah summa zarhum. Ini ayat ini berkait dengan zikir ismu zat yang dipertikaikan ulama. Bukan dipertikaikan, sebenarnya kedian-kedian ni ya, dipertikaikan. Ulama-ulama dulu tak ada masalah orang berzikir menyebut nama Allah, semata-mata sebut nama Allah. Tak ada masalah mana. Kedian ni menurut Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, Syekh Izzuddin ini kalau kita kaji sirah hidup dia, dia ada dua fasa. Fasa pertama, fasa zahir, fasa syariah, hukum. Pada waktu ni dia tak cenderung pada tasawuf, kurang. Fasa kedua, dia menjadi ahlinya. Kena belajar, kena tahu benda ni. Sama juga dengan Imam Ahmad dan beberapa tokoh lain. Secara hidup dia tu panjang. Bahagian pertama kadang-kadang lain sikit, bahagian kedua lain sikit.
Tapi kadang-kadang orang kita ni dia ambil cerita orang lama tu, dia buat muda. Oh, ambil cerita lama. Tak mau tengok cerita ujung-ujung tu. Buat kediang dia ke mana? Kau mulalah buat alasan imam ni tak setuju lah, imam tak setuju, padahal cerita lama. Kalau kita ambil cerita lama Sayyidina Umar, beratlah kita. Sayyidina Umar sendiri, kalau kita nak buat pedoman, ambil cerita lama dia tu, sebelum Islam dia tu, kan berat nanang. Ambil cerita ujung dia tu. Syekh Izzuddin pun serupa. Dia ada dua tempoh masa, zaman awal, zaman kediang. Jadi dikatakan petua pertama, yang petua awal yang dikemukakan menolak zikir ismuzat ni, zikir menyebut nama Allah ni, dikatakan datang daripada Syekh Izzuddin ini. Saya kata tadi Syekh Izzuddin ada dua fasa hidup dia tu. Sebelum dia belajar dengan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Dia ni hidup kurung yang ketujuh. Kurung ketujuh. Kurung ketujuh. 600 tahun Hijriah. Dikatakan situ terdengar lah. Adalah dikatakan bermulanya orang menolak zikir ismuzat ni petua daripada Syekh Izzuddin ni. Atas dasar apa benda? Dipanggil ayat yang tidak lengkap, dipanggil jumlah yang naqisah, yang tidak sempurna. Orang mengaji bahasa Arab tahulah, ada mubtada, kena ada khabar, ada subjek, ada predikat, ikut Inggeris. Tapi tak apalah, kita tak mau panjang situ. Cuma sebelum saya pergi kepada contoh ni saya kena kelara sikit sinilah. Kena khabar sikit. Sebelum tanam pokok tu kena tebah dulu sikit kiri kanan tu. Baik, stoplah situ dulu. Nanti kalau ada hal tentang muzak saya jelas. Dulu saya jelas banyak kali dah. Orang nak pakai, tak mau pakai sudahlah. Dengan dalil-dalil yang banyak. Tapi kita rasa tak perlu jelaskan sekarang. Yang kita nak jelaskan ayat qulillah summa zarhum. Ayat ini dijadikan dalil, dijadikan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu di antara dalil-dalil yang mengharuskan orang berzikir menyebut nama Allah. Allah mengharuskan. Baik, tengok dari segi ayat ni. Ayat ni kalau kita perhatikan, qulillah itu adalah maknanya apa? Katakanlah Allah. Kalau kita tengok struktur ayat, dia berkait dengan ayat sebelumnya. Ayat ini kalau dikait dengan ayat sebelumnya itu, dia adalah jawapan terhadap persoalan yang ada pada ayat sebelumnya. Siapa yang menurunkan Al-Quran itu? Katalah, jawablah Allah. Itu ayat. Jadi qulillah itu berarti seolahnya suruh jawab. Jawablah bahawa yang menurunkan Al-Quran, yang menjadikan itu dan ini, Allah. Allah lah jawapannya. Jadi ayat ni zahirnya makna gitu. Tapi di sebalik ayat ni, ulama tasawuf memahami isyarat sufi. Isyarat sufi apa benda? Isyarat kepada hakikat zikir. Isyarat sufinya, hakikat zikir. Iaitu ayat ni bila kata qulillah summa zarhum. Katalah Allah, kemudian tinggalkan semuanya, lupakan mereka itu. Jadi ahli tasawuf kata ayat ini mengandungi isyarat sufi. Isyarat sufi. Isyaratnya apa benda? Iaitu tentang hakikat zikir, iaitu menyebut ingat kepada Allah yang melupakan habis hal lain. Tak ingat benda satu dah, hanya Allah saja. Summa zarhum, lupakan segala-galanya, tinggalkan segala-galanya. Hakikat zikir, isyaratnya. Baik, makna isyarat sufi ini tak berlawan dengan zahir ayat tu. Ia tak kata bahawa jawapannya bukan Allah yang menurunkan Quran, bukan Allah yang menjadikan langit bumi, bukan. Dia tak kata gitu.
Cuma ayat ni di sebalik dia sebagai jawapan terhadap pertanyaan, dia ada makna lain. Makna lain lagi. Itu contoh. Nak kata contoh-contoh tafsir isyari. Lagi tengok. Biar nampak lagi. Ambil lagi lah. Baik, dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi, wazkur rabbaka idza nasita. Wazkur rabbaka idza nasita. Ayat ini secara zahirnya maknanya, dan ingatlah akan Tuhanmu, sebutlah akan Tuhanmu, ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Jadi makna ayat ni, bila kita lupa dan teringat, ingatlah balik. Bila tengah lupa tu, balik ingat kepada Allah. Bila lupa je, balik ingat kepada Allah. Itu makna zahir ayat ni. Wazkur rabbaka idza nasita. Ya, idza nasitahu. Kalau kita tafsir, terjemah dia, tafsiran. Yang ni, ingatlah, kembalilah ingat kepada Allah. Bila engkau sudah lupa dah ingat, balik ingat balik. Tapi Al-Imam Al-Kalabazi di dalam kitab At-Ta'aruf dia memahami ada satu makna isyarat sufi di sebalik ayat ni. Ada satu isyarat sufi di sebalik ayat ni. Dia kata, kalau yang biasanya wazkur rabbaka idza nasita, iaitu idza nasitahu, ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa kepadanya, kata Kalabazi memberikan satu tafsiran yang lain daripada itu. Wazkur rabbaka idza nasita ghairahu. Kata Kalabazi, ayat ni menjelaskan tentang hakikat sebenar zikir itu guna, iaitu dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau telah melupai segala sesuatu yang lain dari Allah. Pada waktu kau lupa, iza nasita ghairahu, bila kau lupa pihak lain tu, ingat kepada Tuhanmu. Itulah hakikat sebenar zikir. Yang ni bila kau ingat kepada Allah semata-mata dan kau telah lupa yang lain. Itu hakikat zikir, kata Kalabazi. Jadi ayat ni, makna sufi isyari ni, ia tidaklah berlawan dengan zahir ayat tu. Tidak kata bila melupa kepada Allah, kekal dalam lupa tu, jangan ingatlah Tuhan. Tidak kata gitu. Tidak kata gitu. Makna zahir kekal terpakai. Bila kamu lupa, ingatlah kepada Allah. Kekal makna itu. Tapi di sebaliknya ada makna lain. Itu orang panggil tafsir isyari. Tafsir ini ahli tasawuf banyak yang memahaminya dan mengemukakannya. Baik, Abi, cara mudahnya itulah saya nak kabarnya. Hari ini orang cuba menyamakan tafsir isyari ini, tafsir isyari sufi ini, dia sama dengan batiniyah dalam Syiah tu. Dia borong sekali. Dia borong sekali. Jadi bila borong sekali kau, apa masalahnya? Maka ilmu-ilmu ahli tasawuf yang sudah diperakukan oleh ulama tu, orang akan jadi keliru lah. Dia letak dalam baku yang sama. Tak baku sama. Ular dengan beluk tu tak sekali. Ular dengan beluk tak sekali. Jadi orang kau tak mau makan beluk lagi kerana kelah ular. Padahal kawan ni tak kenal. Tidak kenal beluk ataupun tidak berakhir ke beluk. Kau ni sama, tak baku sekali baku ular. Kalau dia kenal, dia setahu sedap makan. Walasa sedap lah batu. Walasa sedap lah batu. Kalau dia kenal. Tapi kita tak kenal, tak baku sekali. Akhir kali orang teruk belum. Kenapa? Kelah ular. Ini menyakit. Bila orang menyamakan tasawuf tafsir isyari tasawuf dengan tafsir dan kebatinan Syiah ni. Nampak ada persamaan, tapi di sebaliknya jauh sekali perbezaan. Jauh sekali. Macam tadilah dalam baku, ular dengan beluk nampak dekat-dekat, panjang belaka. So tu lebih kurang. Tapi hak ni orang makan halal, hak ni haram. Jauh beza. Nampak dekat-dekat, tapi hukumnya jauh beza.
Tapi oleh kerana isyarat ni siapa dah, kita berhenti dulu setakat ini dulu. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.